Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar Madrasah Riyadhud Du'afa'i wal Masakin, hashtag Madrasah Riyadh, dan juga tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi dalam rencana untuk bersama-sama diberi peluang oleh Allah taala untuk mengkaji, mengulang kaji, memahami, menambahkan keilmuan dalam ilmu bahasa Arab. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita usahakan, dengan masa yang kita kosongkan, dengan kesungguhan yang kita hadirkan, Allah taala memberi kepada kita apa yang kita hajati, apa yang kita kehendaki, iaitu sekurang-kurangnya kita dapat memahami Al-Quran. Maka itulah satu mutiara yang paling indah, itulah satu perkara yang paling indah. Kerana apa? Kerana kata ulama, bagi mereka yang nak mencapai kepada khusyuknya sembahyang, antara kaedah yang paling levelnya paling bawah, iaitu mengetahui perkara yang dibaca dalamnya sembahyang. Kena tahu benda yang kita baca dalam sembahyang. Artinya, kalau Tok Imam baca pun kita tak faham, maka bagaimana mungkin nak membawa kepada zauk dan wujudan. Maka di antara cara kita nak memahami pembacaan Al-Quran, di antara cara kita nak mengerti yang dikatakan mutiara-mutiara Al-Quran, maka di antaranya dengan kita mempelajari bahasa Arab. Jadi seperti biasa pelajar Riyadh, yang pertama, baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana ilmu ni ilmu Tuhan. Ilmu ni ilmu Tuhan. Selagi mana antum tak baik sangka dengan Tuhan, ya Allah taala nak beri faham bila-bila masa mudah. Dah, cuma kita je tak bersungguh. Bila kita tak bersungguh, maka Tuhan tak bersungguh. Mana dalilnya? Tuhan sebut kan, hadis sebut dengan nyata, selangkah kamu nak mendekat kepada aku, 10 langkah aku nak mendekat kepada kamu. Sekali kamu ingat kepada aku, 10 kali aku boleh ingat kepada kamu. Jadi bermakna ilmu ni tuan-tuan yang berada di rumah, kalau kita sangka Allah Ta'ala boleh beri, maka itulah yang kita dah dapat. Kalau kita sangka ilmu ni susah, maka itu yang kita dapat. Kalau kita sangka bahasa Arab ni benda yang kita tak boleh terima dah dengan akal kita, dengan kemampuan kita, maka itulah yang kita dah dapat. Sedangkan kita lupa, masa kita Allah Ta'ala uruskan, otak kita Allah Ta'ala tadbirkan, keilmuan kita Allah Ta'ala berikan. Dah? Jadi bila mana kita mengetahui istilah begini, baik sangka kepada Allah, tak kira lah umur 40 tahun pun. Ustaz waktu di Pondok Jorak, waktu di Pondok Siliau, yang mengaji Nahwu Sorab ni, ingat lagi Tok Janggut, umur dekat 50 lebih dah, mengaji, alim, boleh mengajar budak-budak. Kadang-kadang kami bila tak faham, jumpa Tok Janggut, nak minta muzakarah dan sebagainya. Walaupun tua, dah, tetapi baik sangka kepada Allah, Allah Ta'ala boleh beri faham. Jadi akidah tu kena kuat. Jadi hari ini kita bersambung pula pada bicara ismul isyarah. Cuma bagi tak silap ada sahabat yang bertanya berkenaan domain tu. Nanti hamba akan jawab, tak sempat jawab sebab semalam dah baca dah. Dia tanya domain ghaib ni, adakah domain ghaib ni untuk orang yang tak ada di hadapan kita? Kita jawab ya. Bila dia tak ada depan kita, kita gunakan domain ghaib. Tetapi kalau kita nak menunjuk kepada si anu tu, kita boleh tukar domain ghaib tu keluar. Tapi nanti hamba akan jawab dengan detail lagi. Cuma afwalakum, kalau kelewatan jawapan, bagi tuan-tuan jangan segan bertanya, laula lim lakathura alim. Kalau tak ada kenapa-kenapa ni, payah nak jadi alim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersambung pula kepada bab ismul isyarah. Baca semua. Ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismul ni isim lah. Ada 3 je. Isim, fa'il, huruf. Isim, fa'il, huruf. Baik. Ismul isyarah, isim isyarah dipanggil apa? Isim tunjuk. Isim isyarah dipanggil apa? Isim tunjuk. Isyarat. Hari ini kita dapat lagi antara word-word Melayu yang asal daripada Arab. Jadi insya-Allah pelajar-pelajar tolong sediakan satu buku kecil. Setiap kali kita baca kitab, kita akan jumpa word-word Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu. Kalau ustaz kata tanda, tolong tanda. Kita nak himpun berapa banyak, tengok kalimah-kalimah Arab yang kita guna dalam bahasa Melayu. Nampak? Macam orang Kelantan dipanggil sakar. Sakar tu gula. Sakar tak ada. Gula lah.
Dalam Arab sakar, gula. Dah. Baik, jadi banyak lagi antaranya isyarat. Isyarat ni tunjuk. Judak kalimah Arab yang kita guna dalam bahasa Melayu. Ismul isyarah. Maknanya ini itu. Dan isim isyarat ni dua je. Pertama ini, yang kedua itu. Yang pertama ini, yang kedua itu. Muzakkar muannas. Marfu' zazani ulai. Muannas zizih. Titih. Tatani ulai. Mansub zazaini ulai. Muannas mansub. Zizih titih. Tataini ulai. Muzakkar majrur. Zazaini ulai. Zizih titih. Tataini ulai. Baik, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, kalau boleh cuba hafal. Dan kepada pelajar harian, hafal selaju yang mungkin. Ingat, ni baru fasal 2. Ustaz dah sebut dah. Kalau fasal 2 pancit, fasal 4 melingkup. Fasal 2 pancit dah, fasal 4 melingkup. Itu bahasa syariat. Hakikat kalau Tuhan nak beri itu lain. Dan itu sejauh mana kita baik sangka kepada Allah. Tapi ingat pesan Ustaz, berbelah tahun dah kita mengkaji masalah begini. Kita melihat kaedah ni berlaku kepada pelajar-pelajar. Kalau fasal 2 hampa dah slow, fasal 4 melingkup. Apa lagi nak masuk pasal 5, 6, 7, 8. InsyaAllah kita semua ada 8 fasal. Tak sampai 6 bulan kita akan khatam. Cuma peringkat awal ni kena speed. Dan sebab itulah bila mana Ustaz bagi masa ke sana, gunakan masa untuk menghafal. Kalau 2 jam hampa tak guna masa untuk menghafal, hampa tak bersungguh mengaji. Wallahi, tak bersungguh mengaji. Orang bersungguh mengaji menghafal. Takkan 2 jam Quran, 2 jam boleh muka Iman? Mau muka 2 jam? 2 muka setengah paling biasa. Dah, undang-undang tak sampai 2 muka pun. Kalau kita susun, bila bukan satu muka pun tak panjang. Ayat Quran lagi panjang. Hafal dalam keadaan laju. Dah, ismul isyarah 2 bagi ini itu. Muzakkar apa tu? Azazani ulai, zizi titi tataini ulai. Semalam allazi allazani allazina, allazi al-abtu allati allatani allawati. Allazi allazaini allazina, allati allatani allataini allawati. Allazi allazaini allazina, allati allataini allawati. Ayat ni muzakkar marfu', zizi apa tu? Zazaini ulai, titih zizih titih tatani ulai. Muzakkar mansub, zazaini ulai, zizih titih tataini ulai. Majrur, zazaini ulai, zizih titih tataini ulai. Hafal selaju yang mungkin. Baik, huraian. Lain yang pertama ketika marfu', lain yang kedua ketika mansub, lain yang ketiga ketika majrur. Yang ni kepenggunaannya masa i'rab nanti. Dah? Bermakna ada keadaan gunakan untuk marfu', ada keadaan guna untuk mansub, ada keadaan guna untuk majrur. Yang ni seperti biasa untuk mufrad, za untuk satu orang, zaini pakai untuk tasniah, yang ni pakai untuk jamak. Ni sama juga. Zizih, titih, yang ni untuk mufrad. Ta ni untuk tasniah, ulai untuk jamak. Jelas semua? Baik. Harus ismul isyarah, baca. Harus ismul isyarah. Ditambah ha tanbih. Hari ni kita dapat lagi 2 perkataan Melayu yang asal daripada Arab. Tanbih. Tanbih makna apa? Tambah. Orang Melayu kan pakai tambah. Tambah nasi. Asluhu tanbihun. Tanbih. Nabbaha yunabbihun nabbih. Nabbih ni lebih. Dah? Tambah nasi tu. Orang Melayu kata. Tambah itu daripada Arab. Cuma diubah baris daripada bawah ke atas. Asalnya tanbih. Dia bagi tanbah. Tak ada masalah lah. Asluhu Arabun. Dah? Jadi tanbah juga perkataan Arab. Jelas. Hari ni kita dapat 2 dah perkataan Arab yang kita guna dalam bahasa Melayu. Ha pun Arab ke? Pergi mana tu? Dia panggil ha tanbih. Ha ni makna apa? Ha lah. Makna dia. Oh sedap tidur Skandar ada. Oi bangun. Baik. Ha tanbih. Misalnya hadza, baca. Ini. Hadza. Ini.
Baik, haza dengan makna ini. Maka za ni, lepas tu ditambah ha. Kita buat warna merah lah. Dan supaya nampak sikit. Haza, ya, haza makna ini. Hazal kitab. Baik. Jika isyarat kepada jauh, baca. Jika isyarat kepada jauh, hendaklah ditambah ka. Misalnya zaka. Zaka makna itu. Atau ditambah lam dan ka. Misalnya zalika. Itu. Jadi kalau tambah ha, makna ini. Dah, hadza wa hadza, dan ini. Kalau tambah lam, ka. Ka ni jauh yang agak dekat. Kalau tambah lam dan ka lagi jauh. Zalikal kitab, demikian itu kitab. Jauh macam mana? Kitab Quran ni boleh pakai sampai kiamat tak? Nak cerita jauhnya kitab tu. Kepahamannya Quran, kehebatannya Quran boleh pakai sampai bila-bila masa. Jadi kalau belajar bahasa Arab, za ismul isyarah, li zaidatun isyaratul lil ba'id, ka zaidatun isyaratul lil ba'id. Baik, sambung. Kameraman. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap ismul isyarah. Tiap-tiap ismul isyarah. Belajar yang tahun lepas yang tak dapat nota ni tolong salin kalau tak dapat. Dah? Tiap-tiap ismul isyarah. Tiap-tiap ismul isyarah mesti makrifah. Mesti makrifah. Ingat, bila sebut isim isyarah dia mesti makrifah. Gambar silau tak? Boleh Nuha? Baik. Ingat, bila sebut isim isyarah dia mesti makrifah. Makrifah ni wala antum tak belajar lagi, wala tuan-tuan di rumah tak belajar lagi, sekadar nak memberi pengenalan awal. Isimnya ada dua. Satu makrifat, satu makrifah, satu nakirah. Makrifah ni benda yang dikenal. Nakirah ni benda yang tak dikenal. Dah? Contoh Ustaz sebut apa tu? Bumi. Makrifah tak? Semua kenal bumi. Allah. Makrifah tak? Makrifah. Tapi kalau sebut orang, makrifah. Nakirah, orang mana? Siapa? Nampak? Binatang. Makrifah ke nakirah? Nakirah, perkataan yang nakirah, yang tak dikenal. Tapi kalau sebut biawak, makrifah. Biawak itu sebahagian daripada binatang. Mana Farhan? Kenapa? Ha? Azhar demam. Okey, khair. Jadi maknanya isim isyarah ni maka diri itu makrifah. Sebab tunjuk ini. Tentu dah itu. Tunjuk tak benda yang nak ditunjuk. Jadi tiap-tiap isim isyarah mesti makrifah, iaitu dikenal. Tiap-tiap ismul isyarah baca. Tiap-tiap ismul isyarah mesti berhajat kepada al-masyaru ilaih. Mesti berhajat kepada al-masyaru ilaih, iaitu tempat kembali tunjuk. Tempat kembali tunjuk. Misalnya zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Demikian itu kitab. Demikian itu kitab. Jadi al-kitabu ni namanya al-masyaru ilaih, tempat tunjuk. Dah? Zalika itu apa? Itu kitab. Zalika tu tunjuk. Kitab jadi al-masyaru ilaih, tempat yang ditunjuk, benda yang ditunjuk. Habis. Tiap-tiap ismul isyarah. Tiap-tiap ismul isyarah. Tiap-tiap ismul isyarah. Tiap-tiap ismul isyarah. Jika selepasnya isim makrifah. Jika selepasnya isim makrifah. Kebanyakannya jadi badal. Kebanyakannya jadi badal. Kebanyakannya jadi badal. Kebanyakannya jadi badal. Dah? Zalika ismul isyarah, al-kitabu ni dalam i'rab jadi badal. Ingat dah kaedah, pegang sampai mati. Kalau kita jumpa isim makrifah, duk selepas isim isyarah, maka i'rabnya biasa jadi badal. Badal ni apa? Kata ganti. Badal ganti, dah? Bukan bedal. Dah? Bedal tu lain, kata ganti. Itu apa? Itu kitab. Dah, ini apa? Ini meja. Dah, ini tu ini. Ini apa? Ganti bagi ini meja. Ni apa ni? Meja. Ni apa ni? Ni apa ni? Bermakna al-masyaru ilahnya ini buku. Tapi kalau ustaz kata, ni apa ni? Faham tak? Faham juga. Ni apa ni? Siapa punya ni? Contoh. Ini buku. Dah. Kalau kita buka balik dia punya makrifah dia, ini buku. Al-masyaru ilah ini buku. Ataupun badal ganti dia. Ini buku. Jelas semua? Wallahu alam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, syukran jazilan di atas kebersamaan tuan-tuan bersama dengan kami. Mudah-mudahan Allah Taala menambahkan ilmu dan kepahaman dalam bahasa